Okay, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik semua, apa khabar? Waalaikumsalam. Baik. Alhamdulillah. Okey, insya-Allah semua daripada sekolah menengah Al-Itqan sefahamnya semua Ya, betul, semua betul. tingkatan ada semua. Ya, betul. Okey, insya-Allah. Alhamdulillah untuk pagi ni minta maaf terdelay sedikit, baru habiskan usrah dan rushing untuk start kat sini, so terdelay sikit, minta maaf. Ala kulli hal, insya-Allah tajuk yang minta untuk biasa guna anak antum ke lebih prefer saya, adik-adik dan sebagainya, apa yang bahasa yang okey. Okey, insya-Allah. So ana diminta ataupun dijemput untuk berkongsi berkenaan dengan tajuk ni lah, kepentingan memilih teman yang soleh. InsyaAllah hari ni apa yang anda cuba buat adalah untuk berkongsi. Satu, kita akan pergi jugalah, contohnya dalil-dalil dan sebagainya, tapi juga hopefully juga dapat berkongsi pengalaman dan sebagainya. Kerana saya merasakan biasanya tajuk-tajuk macam ni bukanlah, kalau di sekolah yang macam ni, bukanlah benda yang tak pernah dengar ataupun tak tahu kan. Cumanya mungkin kadang-kadang kebiasaan pada kita ialah cabarannya untuk buat apa yang kita tahu. Cabarannya ialah untuk buat apa yang kita tahu. Itu biasanya dalam kehidupan begitulah. Bukan kita tak tahu betul salah, bukan kita tak tahu baik tak baik kan. Masalahnya macam mana tu kan, mencabarnya ke atau sebagainya. Anyway, mungkin ini just untuk memulakan sesi ni. Biasanya siapa yang biasa dengan sesi Ana akan ada slide yang sama lah, untuk just membiasakan supaya kita, orang kata membiasakan sepanjang sesi kita tu kita respon dengan pantas, supaya kita interaktif dan aktif, active learning orang kata, bukan pasif, bukan dengar sambil bersandar dan tak separuh konsentrasi dan sebagainya. So kalau yang boleh nak bersuara boleh bersuara, yang nak tulis dekat chat tu pun boleh chat, as long as kita keep on engaging. So apa khabar semua? Alhamdulillah. Baik. Baik. Alhamdulillah. Khabar baik. Okey, ada yang tulis juga, alhamdulillah. Boleh nyatakan masing-masing tingkatan berapa? 5. Form 1. Satu. Tingkatan 2. Okey, alhamdulillah. 5 ada, 1 ada, 4 ada, 3 belum ada lagi? 3 ada? Ke memang tak ada? Form 2, 4. Oh, 3 memang tak ada Macam tak perasan. Ada doktor. Ada juga. Okey, alhamdulillah ada wakil tingkatan 3, ada beberapa orang. Alhamdulillah. Dan semua ready nak mula? Dalam keadaan bersedia? Buku nota semua? Ready. Okey, insya-Allah. Alhamdulillah. Ready. So kalau ada maknanya poin-poin yang menarik dan sebagainya, harap notakan. Dan ni suggestion tambahan lah. Kalau yang mampu, sebab saya semenjak Ana semenjak berapa belas tahun dulu start nak kata invest kan, maknanya buku-buku nota semua yang buku-buku macam ni, buku-buku yang macam ring dan ni, sebab dia tahan lama, dia macam berbanding yang buku yang kadang-kadang, sebab yang kalau yang tulis atas cebisan-cebisan kertas, saya dulu, Ana dulu masa awal-awal memang macam tu, tapi dia lepas tu minggu depan dah tak jumpa kat mana. So Ana sekarang dah ada banyak buku nota, kalau buku usrah pun semua pun macam ni daripada belasan tahun dah macam kita nak refer, tak tahulah orang lain macam ni, sebab Ana personally untuk refer nota atas tulisan tangan sendiri tu yang paling berkesan. So memang pada Ana satu investment yang bagus lah, maknanya kalau kita notakan benda-benda yang manfaat untuk diri kita sendiri dalam buku yang tahan lama, bukan buku yang tak tahan lama. Itu just suggestion tambahan untuk ke depan lah, insya-Allah. Especially benda-benda yang bab muhasabah untuk diri kita sendiri, untuk long term punya development, untuk growth, untuk perkembangan diri kita. Okey, sedikit pengenalan ringkas. Tadi ada kata kenalkan diri sedikit.
Nama Ana Muhammad Saifuddin bin Muhammad Rehan. Tu gambar UIAM ataupun bahasa Inggeris dia IIUM, International Islamic University Malaysia, ataupun bahasa Melayu dia UIAM, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia di Gombak, kampus Gombak. Sedikit overview kehidupan sedikit untuk bagi gambaran. Ana lahir dekat situ Leeds, di UK. Sejak siapa yang tengok bola Liga Inggeris tahulah Leeds sejak tahun lepas dah masuk balik English Premier League. But anyway, tu pun tambahan. Zaujah ataupun isteri lahir di Oklahoma, US. Dan Ana banyak membesar di Shah Alam lah. Dari kecil sampai besar banyak di Shah Alam. Kemudian sekolah rendah di Sekolah Rendah Islam Hira di Batu Belah, Seri Hira, daripada darjah 1 sampai darjah 6. Kemudian sekolah menengah Islam Hira daripada form 1 sampai form 5. So kira 11 tahun di Hira. Batch kedua Hira. Kalau dulu Al-Iqan ni berapa lama dah sebab kalau dulu masa zaman sekolah tu ada hari seri, hari semi yang mengumpulkan semua sekolah seri semi satu Malaysia untuk bersukan. So biasanya yang common tu biasa tahulah Hira Al-Amin, kalau dari utara Al-Islah dan sebagainya. So selalulah apa yang kata bertempur di padang main bola dan sebagainya. Anyway, kemudiannya lepas SPM Ana pergi kepada Intech. Walaupun masa tu zaman Ana tu belum namanya Intech PPP masa tu, Pusat Persediaan Pelajar. Ini tempat orang yang mainly nak pergi persiapan untuk ke overseas. So konon-konon masa tu Ana berhajat nak tengok tempat kelahiran lah di UK. So buat A-level kat situ. Tapi takdir Allah mengatasi segalanya. Kegawatan ekonomi melanda satu dunia sebenarnya tahun 98. So dua nikmat lah ketika tu. Satu nikmat bertukarnya daripada scholarship jadi pinjaman. Mula-mula beasiswa jadi sekarang kata pinjam je lah kan. Pulangkan balik lepas tu. Dan kemudian daripada overseas jadi local lah. Dan Ana dihantar ke Universiti Tenaga Nasional. Buat degree di situ. Kejuruteraan mechanical engineering. Habis di situ sempat bekerja sekejap di UPM, jadi tutor. Masa tu dekannya assign Ana bawa usrah pimpinan pelajar UPM sekejap. Sebelum Ana dapat offer di UIA, Ana lari ke UIA, bekerja di UIA. Ada beberapa faktor lah Ana lari tu kan. Salah satu faktor dia UPM ketika tu minta Ana terus buat PhD. Ana baru habis degree, kata awak ni bagus buat PhD terus. So Ana cuak, Ana lari ke UIA, dia kata tak apa, buat master dulu baru buat PhD. Okay, so kemudian Ana buat master di UTM Skudai. Alhamdulillah 2 tahun di situ. And then kembali bekerja di UIA sebenarnya. Tapi kemudiannya kenapa gambar ni, sebab biasanya Ana cerita pasal usrah. So Ana cerita first time bila balik ke Shah Alam, Ana di-assign untuk menjaga usrah dan tarbiyah di pelajar di Intech lah. Kemudian Ana buat PhD di Perancis di ISAT, Institut Supérieur de l'Automobile et de Transport di Perancis. Tu gambar kampus kita orang lah. Tak sebesar mana. Dan kalau orang sekali lalu macam tak nampak pun macam universiti kot kalau kita tengok kat sini kan. Tapi buat PhD 4 tahun di situ. Dan ni beberapa gambar masa family di situlah. Ada 2 orang lahir di Perancis. Ada 2 orang lahir di Perancis. Salah seorangnya lahir di rumah kita orang. Tu ada panjang cerita lah macam mana jadi macam tu. Pendek cerita, kalau kena ada ilmu kan, ni kita tak tahu, tiba-tiba dah terkeluar anak tu kan. Tu maknanya tak prepare-nya, tak tahunya tanda-tanda dah nak bersalin, tiba-tiba dah terbersalin. Anyway, so ni gambar-gambar di sana. Alhamdulillah semenjak balik daripada PhD daripada 2013 sampai sekarang Ana bekerja di UIA Gombak lah. Okay, insyaAllah. So balik kepada tajuk kita kepentingan memilih teman yang soleh. Now, kalau nak diperincikan, kita akan tengok nanti di hujung. Kita ada masa banyak pengalaman lah, efek kawan-kawan, jenis kawan dan sebagainya kita ada di setiap level pengalaman hidup Ana tadi di sekolah, di tempat pusat persediaan, di universiti, di overseas dan sebagainya. So impact dia besar sebenarnya kepada kehidupan kita.
Dan nanti kita akan ceritakan aspek-aspek yang mungkin berkaitan, insyaAllah. Sekiranya ada soalan kat mana-mana, boleh je tulis dekat chat tu. Ataupun kalau nak bersuara, rasanya tahu kan ada function angkat tangan tu. Kalau ada perasan, boleh angkat tangan dan bila diberi ruang tu boleh bersuara juga, insyaAllah. Okey, persoalan pertama mungkin kita akan tanya, perlukah memilih kawan? Perlu ke? Kalau perlu, kenapa pula kan? So itu soalan, kita bermula di situ. Perlu ke pilih kawan? Ada kat mana keperluan dia? Dan hari ini insyaAllah kita akan cuba membelik beberapa orang kata apa sumber-sumber daripada nas Al-Quran dan juga hadis sebagai sandaran perbincangan, insyaAllah. So kita bermula di sini. Ini adalah satu hadis daripada Sunan Abu Daud. Kalau kita tengok belah kanan tu, dia punya matan Arab dia. Ar-rajulu ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Ataupun kat kiri tu terjemahan bahasa Inggeris, harap boleh nampak. So kalau kita roughly translate bahasa Melayu, seseorang tu dia mengikut kalau kita katakan din, ataupun kalau di sini dia translate sebagai agama, kawannya. Jadi hendaklah seseorang tu melihat, mengconsider siapa yang dijadikan kawan tu, khalil, siapa yang teman rapat. So quite interesting kalau kita tengok hadis ni. Maknanya din, kalau kita translate agama tu macam maknanya kita akan berubah agama kan. Kalau kita ambil din tu cari hidup ni, maknanya cari hidup kita tu akan mengikut kawan kita. So sebab tu kena pilih kawan betul-betul. So kalau daripada hadis ni pun dah memberi satu gambaran betapa pentingnya pilih kawan lah. Betapa pentingnya pilih kawan. Cumanya kepentingan tu akan bersandarkan kepada orang yang apa orang kata, meletakkan kepentingan kepada din dia tu kan. Maksudnya kalau pentinglah din kita ni dijaga, maka bila baca hadis ni kita akan rasa macam penting sangat kita pilih kawan. Bagi yang tak rasa macam kepentingan din tu, so tu satu soalan yang kita kena kupas sebelum tu lagi lah kan. Penting ke din ni dalam hidup kita kan? Apa masalah kalau tak ada dan sebagainya. So kita bermula di situ. Secara ringkas sebab anak assume kita semua kalau di sekolah Itqan ni dah meyakini letak duduknya din Islam tu di mana kerana kalau disimpulkan, kalau anak punya bahasa lah, kerana syurga itu berbaloi maknanya tak berbaloi kita memperjudikan nasib akhirat kita kalau just kerana benda-benda yang orang kata apa temporary di dunia ni. So in the end dia berbalik kepada apa yang kita yakini, apa yang kita ada dalam akidah kita. Sekiranya kita meyakini bahawa hidup ni sementara, dunia ni sementara, selepas mati tu ada pembalasan dan ada dua outcome di hujung kan, syurga dan neraka. Dan kita amat meyakini nikmatnya syurga tu dan azabnya neraka tu, dan for sure kita nak selama-lamanya di dalam syurga, insya-Allah. Bila kita dah yakin benda tu, kita yakin juga bahawa satu-satunya din yang Allah redai adalah Islam. So kalau digabungkan keyakinan itu, maka kita akan kata, maka by hook by crook, nak tak nak, maknanya apa cara sekalipun aku nak berada dalam Islam tu, aku nak fulfill keislaman tu supaya in the end syurga tu menjadi ganjarannya lah, insya-Allah. So itu titik tolak penting maksudnya sekiranya, walaupun biasanya kita ada assumption sekolah agama, sekolah Islam dan sebagainya mestilah dah meyakini benda ni, tetapi anda dah berjumpa dengan ramai orang lepasan sekolah dan sebagainya, dan anda rasa macam biasanya tak boleh take for granted just kerana keluarga kita Muslim, just kerana biar baik. Kadang-kadang ada persoalan yang belum terjawab dan kadang-kadang setengah-setengah kita ni jenis simpan. So tak bawa persoalan tu kepada cikgu dan sebagainya untuk dibincangkan daripada halusi. Sebab kadang-kadang jawapan tu ada, tapi kalau kita tak cari jawapan tu, kita ingat seolahnya macam benda tu tak terjawab. So sekiranya ada benda-benda tu, minta perbincangan jangan ada yang menyimpan persoalan-persoalan asas tetapi hari ini mungkin tak sempat nak bincang benda tu, kecuali kalau ada soalan lah sebab saya meyakini
ataupun membuat andaian, semua dah meyakini bahawa hakikatnya ada syurga neraka tu, hakikatnya kita ni Allah akan adili nanti, dan hakikatnya Islam lah satu-satunya yang Allah redai, bukan benda lain. So disebabkan itu aku nak udkhulu fi silmi kafah, aku nak Islam sepenuhnya kan, insya-Allah. Dan salah satu bendanya based on hadis tadi, kalau kita serius benda tu, kena serius juga pilih kawan, kena serius juga pilih kawan, insya-Allah. Seterusnya, hadis yang seterusnya, hadis Bukhari. Hadis ni famous lah, rasanya biasanya orang dah bawa cerita ni kan, orang bawa lah, maknanya intipati hadis ni. Kita ambil mafhum dia, boleh tengok dia punya hadis ni belah kanan, terjemahan bahasa Inggeris pun belah kiri. Harapnya at least kita faham salah satu lah, kalau tak dua-dua pun. So kalau kita cuba translate daripada Inggeris ke ataupun hadis ni ke bahasa Melayu, perumpamaan seorang teman ataupun orang yang rapat dengan kita tu, yang baik berbanding yang buruk, maknanya perumpamaan antara teman yang baik dengan teman yang buruk tu adalah seumpama penjual minyak wangi dengan tukang besi, apa namanya, blacksmith ni, tukang besi tu kan, yang bertukang dengan api tu kan. Yang pertama tu akan kita akan dapat minyak wangi tu, ataupun paling kurang kita akan dapat bau wangi tu. Dan yang kedua tu pula, yang buruknya, kalau paling teruknya baju kita pun terbakar, ataupun kalau hadis ni sampai rumah pun boleh terbakar, ataupun paling kurang kita akan dapat bau yang tak berapa best tu lah, nasty smell, maksudnya bau yang tak sedap. So tu paling kurang, maknanya kalau kita berkawan, maknanya perumpamaan maknanya berkawan dengan teman yang baik tu macam perumpamaan berkawan dengan penjual minyak wangi tu. Kalau kita tak dapat minyak wangi tu pun paling kurang kita dapat bau dia. Kalau yang perumpamaan dengan kawan yang buruk tu pula ialah macam dengan tukang besi yang bertukang dengan api tu kan. Yang worst case scenario ialah sampai baju kita pun terbakar, ataupun rumah pun boleh terbakar, ataupun paling kurang kita dapat bau yang buruk itu. So tu satu perumpamaan yang rasanya famous, semua pernah dengar rasanya. Cumanya nak appreciate lah benda tu kan, macam mana tu, macam mana maksud dia kalau kawan baik tu. So apa, sebab ni perumpamaan masal, kalau kita tengok hadis tu, masalu, perumpamaan, permisalan. So hopefully kita, kalau orang yang dah meyakini apakah yang wangi, apakah yang baik, dan apakah yang busuk dan buruk dalam konteks Islam dan sebagainya, dan kita boleh faham macam mana kita ni boleh terkesan dengan member kita. Kalau kita tak directly terjun pun, bau-bau dia kita dapat juga. So interpreti daripada hadis ni memberi gambaran bahawa bila kita ada teman yang rapat yang tertentu, dia macam, kalau kita tak terikut sampai habis pun, paling kurang kita akan terpalit dengan bau dia. So berhati-hatilah dan memilihlah yang tepat. So mungkin soalan yang kita kena sentiasa tanya ialah, teman rapat kita ni dari kategori yang mana? Adakah dia karakter yang alhamdulillah sebab kita berkawan dengan dia sentiasa dapat benda-benda yang positif, yang baik dan sebagainya? Dengan berkawan dengan dia lah yang kita tahu sebenarnya sebelum ni benda-benda lara, benda-benda huha-huha yang kita tak pernah tahu, kita jadi tahu. Yang manakah yang teman kita ni sebenarnya kan? Kategori yang mana? Kita kena realise, kita kena sedar. Ataupun juga soalan untuk diri kita juga ialah, kita ni kawan yang jenis mana? Adakah kita ni menyebabkan kawan kita jadi makin baik, atau kita lah yang merosakkan kawan kita juga? So itu kalau kita fikir timbal balik. Tapi kalau kita fikir pasal diri kita, pemilihan kawan kita tu, jenis kategori yang mana? Ni contoh yang real kot, contoh yang dekat. So mungkin kita ada satu ketika kita tak pernah tahu pun ada benda tu kan. Ada apa kan, tiba-tiba kawan kita lah yang memperkenalkan kita dengan game yang tertentu, dengan anime yang tertentu, cerita yang tertentu, movie yang tertentu, aktiviti yang tertentu. So kita pun best ni, seronok kan. Dan itulah ceritanya. Maksudnya sepanjang hidup kita ni, kita akan sentiasa diuji dengan pilihan-pilihan kawan yang ada. Dan secara manusiawinya, dengan nafsu yang kita ada jenis kawan yang memang seronok lah, sebab dia akan sentiasa membawa benda-benda baru, tak kisahlah hiburan ke, lara ke, keseronokan ke. Tapi persoalannya akan balik kepada yang tadi, seserius mana kita rasa pentingnya kita menjaga
din kita, cara hidup kita, agama kita. Dan hence sejauh mana kita meyakini bahawa seperti yang disebut oleh hadis-hadis tadi, pemilihan kawan kita tu ada kesan kepada diri kita sendiri dan agama kita, cara hidup kita juga, dan bagaimana. So kita akan diuji. So mungkin kita sekarang ni tak kisahlah tingkatan berapa yang ada ni, kadang-kadang kita ada perasaan dah pun, maksudnya kawan kita ni lah kan yang daripada kita tak tahu kepada kita tahu satu-satu benda, baik ataupun buruk. So kita boleh nilai, so adakah dia bagus sebagai teman rapat kita ataupun berbahaya. So itu soalan untuk kita fikirkan insya-Allah. Okey. Selanjutnya kita bawa ayat daripada surah Al-Furqan ayat 27 hingga 29. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa yawma ya'uddu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila ya wailata laitani lam attakhiz fulanan khalila laqad adallani 'aniz zikri ba'da iz ja'ani wa kana asy-syaitanu lil insani khazula. Dan ingatlah perihal hari orang-orang yang zalim menggigit kedua-dua tangannya. Ini maknanya dia dalam keadaan yang frust, dalam keadaan yang marah, marah berdiri sendiri, sambil berkata, alangkah baiknya kalau aku, ni cerita kat akhirat dah, dan menyesal kat akhirat. So dia fikir balik, alangkah baiknya kalau aku masa kat dunia dulu mengambil jalan yang benar bersama-sama Rasul, kan? Ketika orang-orang mana-mana kaum yang Nabi datang kepada mereka, dia orang ada pilihan, nak ikut Nabi ke ataupun nak ikut orang yang menentang Nabi, kan? So kat sini dia menyesal, alangkah baiknya kalau masa tu aku ikut Nabi, ya. Wahai celakanya aku, alangkah baiknya kalau aku tidak mengambil si dia itu menjadi sahabat karib. So dia menyesal tak ikut bila Nabi ajak, dia tak ikut, dan dia menyesal sebab dia ikut yang member yang lain. Sesungguhnya dia telah menyesatkan aku dari jalan peringatan setelah ia disampaikan kepadaku, dan adalah syaitan itu sentiasa mengecewakan manusia yang menjadikan dia sahabat karibnya. So kalau kita tengok yang 4 langsung, bukan asyaitanu lil insani khazula. Okey, so siapa yang ikut syaitan dia akan rugi, na'udzubillah, dan siapa yang ikut Rasul dia yang akan untung. So dalam keadaan kita sekarang, of course Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu telah wafat. Tetapi kalau kita ambil dalam konteks yang mengumumkan, yang membawa utusan, yang membawa mesej kebaikan tu, sentiasa akan ada insya-Allah, dari segi tak kisahlah dalam bentuk guru, cikgu, kawan dan sebagainya. Dan kita sentiasa akan berhadapan dengan pilihan, nak ikut orang yang ajak baik ni ke, nak ikut member yang ajak sebaliknya, kan? Kalau kita ambil contoh dari member-member, kan, ada member yang kata jom kita pergi solat, jom kita baca Quran, whatever, kan, jom kita buat baik. Dengan ada yang alah jom lah kita buat yang sebaliknya, kan. So kita akan berhadapan dengan dua-dua tu. So kita kena ingat dalam Quran dah cerita pasal orang yang menyesal dekat akhirat, dan ke akhirat ni dah tak ada, tak boleh nak datang balik dah, tak boleh nak ulang dah. So kalau menyesal kat situ tak ada guna. So kat sini dia menyesal dan dia tak boleh nak salahkan orang lain, sebab kita tak boleh kata kawan aku tu lah masalah, kenapa dia ajak aku, tak, sebab kita ada pilihan untuk ikut kawan yang mana, dan kita akan menyesal kalau kita salah pilih, kan? Kalau kat sini ni, so hopefully kita ingatlah, kan? Bila kita ada berhadapan dengan dua ajakan yang berbeza, ada kawan yang ajak benda-benda yang positif, yang baik, ada kawan yang ajak benda-benda yang buang masa dan sebagainya, ingat balik akan ada orang yang amat menyesal ke akhirat nanti kalau dia salah pilih, kan, kalau dia salah ikut. So harapnya kita buat keputusan yang baik dan betul sekarang, sebab in the end syaitan tu akan mengecewakan manusia. So bila kita cakap pasal syaitan ni quite interesting juga, kan. So tapi mana ada aku ambil syaitan jadi member, kan. So point tadi kalau kita cakap cerita pasal akhirat, sebab akhirnya ni balik kepada akidah yang kita sepatutnya dah pegang lah. Dunia ni sementara, kita sekejap je kat sini, dan kita akan selama-lamanya ke akhirat. Dan amat tak berbaloi kalau kita nak seronok sekejap kat dunia ni, kalau na'udzubillah benda tu memperjudikan nasib akhirat kita lah, kan. Maknanya tak berbaloi, amat tak berbaloi. Tak ada orang dekat neraka, na'udzubillah, yang
dia azab tu dia kata oh at least kat dunia tu enjoy kan. Tak ada orang yang kata macam tu So enjoy mana pun dekat dunia, seronok mana pun dekat dunia ni, kalau dia masuk akhirat dia akan menyesal tak sudah. Tak ada orang yang kata tak apa, seksa-seksa pun kita dah syok kat dunia. Tak ada orang tak ada. Kita takkan ada orang macam tu. Sama juga tak ada orang yang dekat syurga, yang tengah enjoy nikmat syurga yang menyesal. Alah, best je syurga ni kan, tapi menyesal lah kat dunia dulu tak enjoy. Tak ada kan? Dia akan rasa berbaloi. Maksudnya benda yang sementara kat dunia ni, walaupun mungkin susah, walaupun mungkin payah kan, kalau kita tengok para nabi, para rasul, para sahabat dan sebagainya, mungkin dia melalui kesusahan dan sebagainya, tapi bila dia masuk syurga amat berbaloi kan. Maknanya dia akan jadi kisah-kisah macam oh dulu kita berusaha dan sebagainya, alhamdulillah sekarang kita enjoy. So kita kena fikir benda tu maknanya kalau kita nak enjoy kat dunia ni, kita rasa macam alah susah ke apa, fikir balik. Nanti kat hujung tu selama-lamanya kita nak jadi orang yang macam mana? Adakah enjoy sekarang tapi menyesal tak sudah, ataupun mungkin bersusah sikit sekarang tetapi kita enjoy tak sudah kan. So fikir-fikirkan insya-Allah. Dan bila kita cakap pasal syaitan, sebab ayat tadi ada cakap pasal syaitan kan, orang yang memilih syaitan sebagai teman. So rasanya semua familiar dengan surah ini, betul tak? Dan surah An-Nas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Subhanakallahul azim. So insya-Allah semua faham ayat ni, surah ni. Dan yang nak di-highlight kat sini ialah dua benda. Satu, kita pergi pada ayat Ikhlas kan, ayat ke-6, minal jinnati wan nas. So kita kata maknanya syaitan tu daripada jin dan manusia. So maksudnya manusia pun mungkin boleh masuk kategori syaitan juga. So bukan hanya bila tengok ayat tadi kan, maknanya syaitan, orang yang pilih syaitan sebagai member dia akan menyesal. So bukan semata syaitan yang jin tu, tapi kita cakap maknanya member kita lah, member kita ada juga rupanya syaitan punya ni kan, karakter syaitan. So cumanya dasarnya ayat ni semua tahu kan, semua dah pernah dengar so daripada jin dan manusia. Tapi macam mana tu manusia tu, macam mana dia kan. So kalau kita tengok ayat sebelum tu dua ayat tu kan, ayat keempat dan kelima min syarril waswasil khannas allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Kalau kita tengok dua ayat ni, kita memang tak akan jumpa perkataan syaitan, betul tak? Perkataan syaitan, sebab syaitan tu bahasa Arab. Dan kalau kita tengok ayat tadi, ada word syaitan kat situ kan. Wa kana syaitan, tu syaitan kan. Tapi kalau kat sini tak ada perkataan syaitan. Tapi macam mana kita tahu pasal syaitan? Macam mana kita tahu ayat tu pasal syaitan? So ayat ni Allah fokus kepada fungsi syaitan tu, kerja syaitan tu, apa yang dia buat. Apa yang dia buat? Syaitan ni bukan, kita risau syaitan ni bukan makhluk tu bukan ada jembalang yang ada tanduk merah apa semua, bukan itu. Tapi apa yang dia buat kepada kita tu yang kita takut. Apa benda tu? Dia kalau min syarril waswasil khannas, dia yang menimbulkan waswas tu, dia membisik, menghasut tu allazi yuwaswisu fi sudurin nas, dan dia kacau dekat hati kita, dan dia affect hati kita. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas, dia attack hati. Again, hati tak ada dalam ni. Ayat ni tak cakap hati kan, ayat ni cakap fi sudur, pada dalam dada. Of course kita tahu dalam dada tu refer kepada hati lah. Okay. Kalau yang pernah tadabbur surah ni, harapnya dah pernah tadabbur dan harapnya adik-adik semua amat dilatih untuk tadabbur lah. Amat rugi kalau kita dah sampai habis sekolah tak dibiasakan untuk tadabbur. Harapnya biasa juga dengan word tadabbur. Familiar ke word tadabbur? Ke ada yang first time dengar apa benda tu tadabbur Quran? Ada yang nak jawab? Biasa dengar dah, tahu dah, biasa buat dah, ataupun tak tahu apa maksudnya? Buat seminggu, alhamdulillah. Okey. Kenapa poin ni penting? Kenapa tadabbur tu penting? Sebab ni dia keluar tajuk sikit, ni tajuk pasal Quran tapi just untuk highlight the point. Pernah tak tengok kalau sekarang ni dalam YouTube banyak dah pun kita boleh tengok siapa yang tengok benda ni lah. Kisah-kisah contohnya orang putih yang pergi baca Quran dan kemudiannya dia dapat hidayah, dia masuk Islam.
Ada yang pernah tengok benda-benda macam tu? Maknanya video orang kongsikan, maksudnya dia mungkin tercari-cari, lepas tu dia baca Quran, ada yang tak pernah tahu Pernah dengar tak? Kalau tak pernah directly dengar pun, tahu ke ada benda tu berlaku? Ada pernah. Ada pernah kan? Maknanya ada orang yang baca, maknanya orang putih, kalau dia bukan orang putih je kan, tapi kita ambil contoh orang putih sebab biasanya kalau kita tengok video dia, kita boleh faham apa dia cakap. Kalau bahasa lain tu mungkin bahasa Latin ke bahasa Jepun ke, mungkin kita kurang faham ke, wallahualam. Anyway, tapi satu soalan yang ana suka tanya orang putih tu reti baca Quran tak? Kan orang putih tu kalau kita fikir, dia orang reti baca Quran tak sebenarnya? Dan dalam bahasa kita biasa kita cakap reti baca Quran, pandai baca Quran, dalam cara kita guna perkataan tu, dia orang tu tak reti lah, betul tak? Sebab kalau kita cakap reti baca Quran tu, kita maksudkan apa? Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Itu reti baca Quran, betul tak? Dia orang tak reti kan? Iqra pun tak lepas kot, betul tak? Tapi yang dia baca tu apa? Dia yang baca tu ialah terjemahan, betul tak? Dia baca terjemahan Quran dalam bahasa Inggeris. Satu soalan menarik ialah macam mana orang yang tak reti baca Quran dalam bahasa kita, tak reti baca Quran, tak reti baca bahasa Arab Quran tu, dia just baca maksudnya, dia dapat hidayah. Dan dia memenuhi lah, Allah kata Alif Lam Mim zalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin, hidayah kan. Tapi ramai orang kita yang reti baca Quran macam tak dapat hidayah pula. Maknanya hidup dia tak berubah. Mereka tak pandai baca bahasa Arab Al-Quran tu, tapi hidup dia berubah. Kita yang baca Quran khatam banyak kali dah, majlis khatam punya banyak, hidup macam tu juga. Kenapa? Sebab point dia, hidayah tu datang dengan maksud. Dia bukan dengan bacaan Arab tu. Dia bukan dengan bacaan lisan, tetapi dengan faham maksud. So itu quite interesting Bila kita fikir, jap, kita ni apa benda yang kita buat kan? Bukan nak kata jangan baca tapi sebab tu dia jadi penting tadabbur. Sebab dalam Quran pun kalau kita cari, ada ustaz pernah buat challenge, dia kata cari dalam Quran Allah marah tak orang tak baca Quran. Kita tak jumpa kan Allah marah orang tak baca Quran, tapi Allah marah orang tak tadabbur Quran. Afala yatadabbarunal Quran. Malah kalau kita tengok ayat-ayat tu, Allah marah orang kafir sebab tak tadabbur Quran. So kalau orang Islam pun tak tadabbur, lagi teruk lah kan. So itu bendanya. So soalan yang mungkin kalau saya nak tanya, kalau saya kat sini, siapa pernah khatam baca terjemahan Al-Quran? Itu satu challenge lah. Siapa yang tak pernah, make sure pernah kan. Sebab macam mana kita nak dapat message yang Allah nak bagi kalau kita tak pernah khatam maksud? Kalau kita khatam baca tak faham, alhamdulillah siapa yang dah baca terus faham, yang memang dah faham bahasa Arab, itu paling tip top lah. Tapi kalau yang baca bahasa Arab tak faham, kena baca maksud, dan make sure kena khatamkan maksud dan baru kita tahu, oh rupanya Allah cakap pasal benda ni, tak pernah tahu kan. Baru kita akan jumpa. So itu contoh-contoh afala tadabbur Quran. So make sure kita biasakan tadabbur. Dan biasanya kalau anak kata benchmark untuk tadabbur Quran, kita kena jawab 3 soalan ni generally speaking. Satu, ayat ni apa maksud dia sebenarnya kan? Apa maksud dia? Contohnya kalau ayat ni, oh Allah kata, Allah suruh, katakanlah, kita faham maksud dia. Okey, itu faham. Second question yang kadang-kadang ramai orang tak tanya lah, so what? So apa kaitan dengan aku kan? So ramai orang kalau ayat ni agak senang untuk kaitkan sebab memang Allah cakap pasal manusia kena buat something dan sebagainya. Tapi ramai juga tak sampai situ. Tapi ada banyak surah yang memang ramai orang tak terlatih untuk tengok apa kaitan dengan aku. Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Allah kutuk Abu Lahab. Apa kaitan dengan aku? Sebab kalau siapa yang tak tanya apa kaitan dengan aku, Quran tu belum menjadi panduan, betul tak? Hidayah panduan. Maknanya aku buat claim Quran tu panduan hidup aku. So anda pun tanya, so surah ni panduan untuk buat apa? Tak tahu. Dan macam mana boleh claim Quran tu panduan pula kan? Maknanya tabbat yada Abi Lahab wa tab. Allah suruh apa? So, Allah suruh kutuk Abu Lahab ke? Itu bukan message dia. So banyak surah yang quite interesting, dia cakap pasal Quraisy, dia cakap pasal tentera bergajah. Tapi apa kaitan dengan aku? So orang yang tak biasa dilatih tadabbur, dia tak dapat jawab soalan kedua. Dan soalan ketiga, so aku kena buat apa? Bila kita dapat jawab 3 benda tu, dan kita dah tadabbur untuk ayat tu lah. Maknanya kalau tak keluar lagi, so aku kena buat apa? Patutnya buat apa? Maknanya belum sampai lah point kita kena
Quran tu memandu kita kan. So itu biasa 3 soalan yang sebagai guide untuk kita kata kita dah tadabbur ayat-ayat tertentu contoh. Anyway, balik kepada ni. So kita nak cuba tadabbur dan kata semua dah tadabbur ayat ni kan. Apa pengajaran-pengajaran dan apa yang sepatutnya kita buat berdasarkan surah An-Nas kan. So satu contohnya ialah kita kena sedar. So first apa yang Allah cakap, hopefully semua dah faham. So apa kaitan dengan aku? So ayat ke-5 tu contohnya, aku kena sedar syaitan nak kacau tu hati, dalam dada ni kan. Kalau kita fikir kenapa syaitan tak kacau otak nak ilmu agama banyak-banyak, dia biar je. Sebab kalau dia dapat kacau hati ilmu agama tu pun kita boleh salah guna kan. Tu na'udzubillah, harapnya kita tak gitu So dia isu umat Islam sekarang bukan tak cukup ilmu, masalahnya hati tu korup So kalau hati tu korup, ilmu agama banyak mana pun tak membantu sebenarnya. So tu satu perbincangan lah. So macam mana aku nak jaga hati? So tu soalan dia kan. Siapa kat sini ada yang dia dah dilatih baca mak surat ke contohnya, ataupun apa-apa amalan lain sebelum tidur kita baca apa ke dan sebagainya. Kalau dengar rasa macam syaitan bisik, kita cakap auzubillah minasyaitonirrajim ke, semua benda tu akan jadi perbincangan lah. Aku kena buat dan bila orang dah start rasa macam tu dan tergerak untuk jaga amalan tu, itu adalah output daripada tadabbur So itu penting siapa yang dah terasa setiap kali baca surah ni, dia terasa benda tu, dia dah tadabbur lah surah ni kan. So itu satu, jaga hati tu, sebab syaitan akan kacau hati tu. Dan macam mana manusia boleh jadi, sebab kita relate dengan ayat 6, macam mana manusia buat benda tu ada tak? Siapa ada pengalaman member kita yang kacau hati kita? Kalau kita ambil contoh sekolah lah ataupun contoh level sekolah yang anda boleh terfikir zaman-zaman sekolah dulu. Contohlah, tak tahulah masih event apa, tiba-tiba anda nak pakai kemas, pakai kemas bagus. Lepas tu ataupun pakai lah apa-apalah, nak pergi solat pakai yang bersih ke apa benda. Tiba-tiba member kita kata, skema, apa benda lah, tiba-tiba jadi ustaz atau apa-apa kan. Sedar tak sedar, dia kacau hati kita. Kita dah ada niat nak baik, dia kacau. Perasan tak, itulah exactly kerja syaitan. Kalau syaitan pun itulah, kita nak buat benda baik, dia akan kacau. Tak payahlah, apa kau ni kan, alah konon-konon baik lah, apa-apa. So siapa kita atau member kita yang suka keluar cakap-cakap macam tu kat member yang lain, itulah buat kerja syaitan secara sedar. Tak ada orang berniat aku nak jadi syaitan pada member aku, tak. Tapi kita banyak jadi syaitan secara tak sedar kita kacau hati member kita kan. Dia nak buat baik, kita kata alah konon lah baik, ataupun skema ataupun apa, sampai dia tak jadi buat. Tu keberjayaan syaitan akan corak sebab kita jadi syaitan terbaik masa tu kan. So harapnya kita kena sedar benda tu itulah fungsi syaitan, mengganggu hati. So poin besar dekat sini ialah jangan jadi syaitan. Untuk kita sini jangan jadi syaitan kat member kita. Anda teringat masa Ana zaman universiti Ni penyesalan lah, bila teringat balik menyesal Ana dapat serumah kita rumah sewa dengan adalah beberapa orang ni yang interesting ni. Kawan tu, mak dia dah latih macam mana dia bila pukul 11.30 pun dia akan tertidur. Dia tune macam tu. Pukul 5.30 dia akan bangun. So dia akan solat semua So kita orang yang lain yang main game banyak ni kan, main game banyak sampai tengah malam apa semua tu, cakap alah, asal member tu tidur awal, sian dia kan, dia tak enjoy sama-sama kita main game kan. So kita berjaya ajak dia main game sampai lala dia pun tidur lewat, bangun subuh gajah apa semua kan. So itu contoh menjadi syaitan secara tak sengaja yang bila teringat balik tu menyesal lah kan. Astaghfirullahalazim, apa yang aku buat dulu kan. Kebanyakan kita bila jadi syaitan ni bukan sebab kita niat jahat tau. Kita nak kongsi syok kita je. Syok cerita ni kan, kawan kita tu study je kan, tak pernah enjoy syok ni kan. So kita ajak dia. Itu masalah dia kan. Kita kena realize itulah kerja syaitan. Jangan buat benda tu Kalau kita belum mampu jadi baik, jangan rosakkan orang lain sekali kan. So itu satu benda Dan ramai orang kadang-kadang bila kawan kita pun ajak kita tu, dia bukan nak niat nak merosakkan kita, dia just enjoy kan. Kau tak pernah tengok cerita Korea lah, rugi sih. So tu contoh Astagfirullah, kau janganlah jadi syaitan kan. So begitu So dan jangan kumpul syaitan sebagai member. Ni satu hal juga kadang-kadang kita ni member kita semua yang jenis
banyak apa mengajak kepada macam-macam. Seorang ni ajar kita main game, seorang ni ajar kita tengok movie, seorang ni ajar kita buat gosip, seorang ni ajar dulu masa zaman sekolah ada member yang ajak, kau nak tahu tak macam nak guna telefon ni zaman dulu telefon masuk duit. Sekarang pun ada lagi, tapi sekarang sebab ramai orang ada, tak tahulah kat sekolah kau macam ni, telefon yang masuk duit masuk duit coin tu atau dial kan. Kau nak tahu tak macam nak tak payah masuk duit pun boleh guna. Ni syaitan dah datang ni kan, maknanya mengajar kita buat benda yang tak sepatutnya. Banyak je kadang-kadang dia bukan niat nak jadi syaitan, tapi fungsi syaitan tu dimainkan oleh member-member kita ataupun kita sendiri. So point ni amat-amat penting, nak tekankan jangan jadi syaitan. So kalau contohnya member kita tengah khusyuk buat baik ataupun khusyuk study atau apa, jangan pergi kacau dengan kau ni study je, jangan lepak sikit kan. Tu kerja syaitan tu kan. So stop benda-benda begitu. Okey. Kemudian ayat yang seterusnya surah Al-Kahfi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadawati wal 'ashyi yuriduna wajhah wa la ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbah an zikrina wattaba'a hawah wa kana amruhu furuta. Sadaqallahul azim. Dan jadikanlah dirimu sentiasa berdamping rapat dengan orang-orang yang beribadah kepada Tuhan mereka pada waktu pagi dan petang, yang mengharap keredaan Allah semata-mata. Okey, so ni arahan wasbir nafsaka ma'al lazim. Maknanya kalau kita tengok kat sini, wasbir tu ada word sabar kat situ. Maknanya memang nak berkawan dengan orang baik ni memerlukan kesabaran yang tinggi sebenarnya. Sebab syaitan memang akan kacau tak sudah lah. Maknanya sebab syaitan tak suka kita berkawan dengan orang baik. Kemudian janganlah engkau memalingkan pandanganmu dari mereka hanya kerana engkau mahukan kesenangan hidup di dunia. So kadang-kadang biasanya yalah, duk grup yang orang yang fokus buat baik ni memang kita akan melepaskan kesenangan-kesenangan syok-syok dunia yang tertentu kan. Dan janganlah engkau mematuhi orang yang kami ketahui hatinya lalai dari mengingati dan mematuhi pengajaran kami dalam Al-Quran serta menurut hawa nafsunya. So jangan ikut yang begitu. Satu poin yang besar yang mungkin just nak remind kat sini ialah mungkin kebanyakan kita tak teruji sangat lagi benda ni, especially mungkin kalau kita ke depan kita pergi balik sekolah apa semua tu, banyak dalam kelompok kita di sekolah dan kebanyakan kita di sekolah yang macam sekolah agama dan sebagainya ni pun adalah dari golongan yang dari background yang agak okey dan sebagainya. Nanti kita akan berhadapan tak dapat almost susah nak dinafikan lah. Kita bila habis masuk pusat persediaan ke, masuk universiti ke dan sebagainya, kita akan berhadapan tiba-tiba terbuka kita nak kawan dengan siapa, dan kawan yang nak kawan kita pun macam-macam. So dekat situ baru kita akan teruji macam mana kita menangani benda ni kan. So ingatlah pesanan-pesanan Allah ni. So carilah teman yang sejati, find your true friends teman yang insya-Allah membawa kita ke syurga dalam erti kata yang sebenar, bukan macam teman yang nak hidup kat dunia ni macam kat syurga, maknanya enjoy, tapi sebenarnya na'udzubillah memperjudikan nasib di akhirat yang sebenar. So carilah, benda ni senang cakap tetapi cabarannya itulah sebab cabarannya orang kita hidup di dalam dunia yang orang yang baik tu kadang-kadang jadi weird macam ni. Orang kata skema, orang kata apa dan sebagainya. Tak tahulah word bahasa generasi sekarang apa word yang macam biasanya dia macam ada konotasi alah dia tu boring ataupun apa-apa berbanding orang-orang yang lebih lara dan sebagainya. So dekat situ cabarannya, bukan nak faham sepatutnya kita cari teman yang baik tu, tapi actually bila berhadapan dengan realiti pilihan tu, kat situ cabarannya. Macam mana kita nak tahu teman kita tu sebenarnya bukan teman sejati? Oh, okey. Quite interesting. Ya, kita akan cuba relate dengan beberapa point dekat sini kot. Dan point-pointnya. Again, sebab kita nanti biasanya ada dua perbincangan Satu, teman-teman yang kita sepatutnya ada untuk kebaikan kita. Satu lagi, perbincangan yang beyond that ialah macam mana nak menjadi teman kepada orang yang kita boleh membaiki dia. So kalau tema dakwah dia biasa ke situ kan. As long as dia bukan jadi alasan konon-konon kan.
kenapa kau rapat sangat gitu kan? Oh, saya nak baiki dia kan. Tapi macam dia je yang merosakkan kau. So itu satu perbincangan kan. So first and foremost, kita kena ada teman yang boleh kata-kata yang sejati tu, in the sense that kita boleh rasa bila kita berkawan dengan dia selama ni, dia menyebabkan kita tu makin baik ke, makin serius dengan benda-benda kebaikan ke, atau sebaliknya kan. So that's itulah kan. Anyway, surah ni semua familiar. Malah biasanya setiap habis program ke apa kita baca kan, auzubillahi minasyaitonirrajim, wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Now, dekat sini nak di-highlightkan yang point yang last tu kot. Sebab kat sini Allah cakap sungguhnya semua manusia dalam kerugian kecuali bila 4 point tu lengkap dan 4 part tu kena ada. Sebab dia wa dan so yang dan yang ketiga dan empat tu kita nak bincang kat sini ialah berpesan-pesan kepada kebenaran dan berpesan-pesan kepada kesabaran. Bagi insya-Allah semua mungkin dah belajar bahasa Arab. Kalau kita tengok watawasau kan, watawasau bila ada alif kat tengah tu dia ada unsur saling macam ta'aruf, takaful, tafahum. Word-word macam tu dia ada maksudnya saling. Saling tu maknanya aku buat kat engkau, kau buat kat aku. Dia bukan one way, bukan aku nasihat engkau habis itu. Itu bukan, itu menasihat. Watawasau tu adalah saling menasihat kan? Saling berpesan. So bermaksud memang kita kena jalankan function tu dan dia pun boleh jalankan function tu dan dia boleh bila dua-dua tu memang nak jadi teman sejati ke syurga macam tu lah kan. Bila konteks dakwah tu dia mainly one way kan, kita nak menasihati dia sebab ada benda yang dia perlu berubah kan. So keperluan watawasau ni maksudnya kita kena ada member yang memang saling memperkuatkan, saling berpesan tu So soalannya adalah kalau kita dengan member kita budaya saling berpesan ni dah ada ke? Itu satu soalan yang kita boleh saling tengok lah. Maksudnya saling berpesan tu maksudnya kita menasihati dia biasa, dia menasihati kita biasa kan. Sebab dia ada persoalan kita ready tak kalau kawan kita nasihat kita? Ke kita naik angin? Apa kau siapa nak nasihat aku? So itu maknanya kita belum willing untuk budaya itu So budaya saling menasihati ni hanya possible untuk wujud bila dua-dua amat rela untuk jadi nak diimprove dan seronok. Bila dia nasihat tu, oh aku boleh jadi lagi baik. Dia pun bila nasihat, oh dia boleh jadi baik, seronok kan. Bukan macam kau siapa nak jaga tepikan aku kan. Kita kawan-kawan lah tapi jangan cakap benda ni. So itu lain Okay. So hadis ni pun biasa orang dengar mafhum dia kan. Seorang mukmin itu kan, al-mukmin, seorang mukmin tu ibarat cermin kepada saudaranya yang lain apa maksud cermin so kalau hadis ni memang dia nyatakan bila dia nampak kesalahan dia akan betulkan. Faham ke cakap macam tu? Itulah cermin. Betul ke cermin itu tu? So apa fungsi cermin? Fungsi cermin ni kalau kita nak keluar rumah ke apa, kita tengok cermin, kalau kita nampak jap ada benda tudung tak betul lah ataupun apa-apa, kita betulkan. Alamak, saya ingat lah so itu fungsi cermin kan. Maksudnya dia akan bagi nampak, oh kita kena betulkan something dan kita betulkan. So bila kita cakap mukmin tu antara kita ni cermin, maksudnya kita takkan sorokkanlah benda yang perlu dibaiki, betul tak? Maksudnya jap kita nampak dia astagfirullah, dia silap kat situ kan, dia perlu dibaiki. Kita akan bagi nampak itulah cermin kan. Bukan kita bukan cermin gelap Maksudnya kita bagi nampak dan dia pun memang nak dia bagi nampak kan. Maknanya kalau kita cakap kat member kita, boleh cerita kat aku apa benda yang aku perlu baiki dalam hidup aku ni kan. So kita nak kawan kita jadi cermin So sepatutnya mukmin tu saling jadi cermin. Maksudnya macam kita cakap tadi lah, maksudnya kita tengok cermin tu memang nak tengok kod-kod ada benda yang perlu betulkan kan. So dan kita seronok bila mujur nampak ni betulkan. Tapi kalau member kita cakap kan, so kita macam tak puas hati tu, kita tak nak dia jadi cermin Adakah kita dah jadi cermin kepada sahabat kita? Itu soalan pertama. Dan adakah kita punya sahabat pun jadi cermin pada diri kita? Itulah maknanya dah ada ke relationship tu. Dia suka kita jadi cermin kat dia dan kita suka dia jadi cermin kat kita. Ke makin marah tak kan. So soalan dia kat sini lah, adakah kita gembira ketika dinasihati oleh teman kita? Bila kawan kita nak cakap something semalam kan, aku nampak kau makan dengan tangan kiri contoh yang kita jarang buat sepatutnya tak boleh tu kan.
Oh, terima kasih lah kan. Mujurlah kau tegur kan. So tu seronok lah tu kan. Kau nak cakap pasal aku lah tu kan. So itu tak seronok. So adakah kita seronok, gembira bila sahabat kita nasihat kita, dan adakah teman kita pun seronok dan ready untuk kita nasihat dia. Itu relationship watawasaw bil haq watawasaw bis sabr tu. Kita kena ada kawan yang macam tu, saling happy bila saling membaiki. Bukan bila semalam dia tegur aku memang tak puas hati. So itu lain. So untuk so macam mana ni, okay, kita akan cuba jawab kejap lagi, hopefully. So langkah ke hadapan, so nak buat apa ni bila dah realize semua benda-benda ni, apa kita nak buat. So first sekali, so pertama sekali ialah kita kena teguhkan cita-cita kita. Apa maksud dia? Kita kena ada clear benda yang kita nak jadi, yang kita nak capai. Itu first. Contohnya kalau kita tengok awal hadis tadi, kalau aku memang tak nak apa sahaja sekali pun aku nak masuk syurga, contoh gitu. So bila kita cita-cita tu betul, real, bukan cakap je. Benar, memang aku sungguh kalau ada benda yang kacau daripada aku nak pergi syurga, aku memang tak buat, aku akan tolak. Yang bawa aku ke syurga aku nak. So orang yang cita-citanya serius macam tu, dia akan mudah bila ada pilihan kawan, dia akan pilih kawan-kawan ni bawa ke neraka jauh-jauh. Kawan-kawan ni bawa ke syurga, alhamdulillah. So cita-cita tu first penting dalam semua benda. Contohnya kita nak achieve benda ke dalam study kita. Kalau nak achieve, teguhkan aku memang nak perform. So bila kita pilih kawan, jangan pilih kawan yang menyebabkan kita makin malas study. Kita pilih kawan yang menyebabkan makin seronok study. Itu contoh. Ataupun apa contoh lain, kita betul ke nak membaiki amalan kita. So kita akan cari kawan yang menyebabkan kita makin seronok beramal. Kita nak dalam macam-macam aspek. Kita nak jadi makin berketerampilan, makin ada kepimpinan ke, kita kawan dengan orang yang boleh seronok nak jadi pemimpin, bukan orang yang kutuk-kutuk pemimpin kan. Ni good. Anda masa zaman sekolah memang anda tak cerita detail tadi, tapi kalau siapa yang teringat awal tadi slide, anda tunjuk ada gambar satu batch anda kat sekolah, kat Hirok, dan ada ceritanya masa anda habis sekolah, anda kategori orang yang tak tahulah kalau sekolah ada usrah ke apa, anda assume biasanya ada usrah macam tu kan. Anda antara orang yang habis sekolah bersyukur dah habis sekolah supaya tak ada usrah kan. Merdeka apalah usrah-usrah ni kan. Tapi kebetulan member seorang tu yang kelas sama tu masuk tempat yang sama di PPP tu dan juga di Unit 10, dia yang tarik anak usrah balik. Walaupun masa dekat sekolah kita orang tak langam sangat. Tu nak cerita ni. Sebab kadang-kadang kat sekolah tu dia ada klik. Dia klik orang depan yang rajin tanya cikgu, anak klik belakang yang kutuk orang depan, apa ni tanya cikgu, kita nak rehat kan. So itu karakter anak dulu yang anak bersyukur adanya alhamdulillah member yang tarik anak balik supaya tak terus habis sekolah ni macam nak merdeka, tak nak dah Islam dan sebagainya. Tu kategori anak dan sebab cerita anak itulah, sebab pengalaman anak sendirilah bila anak lihat sekolah-sekolah kita adik-adik ni, anak tahu realitinya sekarang dalam suasana yang baik ni tak semua orang ada niat nak terus baik tu realiti susah nak tu. So kalau kita nak jaga diri kita sendiri, kita kena first, aku nak apa dalam hidup ni, tanya betul-betul supaya kita tak ter-effect just kerana kita benda ni boring ataupun dan sebagainya, sebab kita kata tak manfaat tu yang kita nak kejar kan. Okay, so itu penting cita-cita kita nak apa dalam hidup ni, kita nak apa, dan pilih teman yang bantu capai cita-cita tu. Seriously, contoh kalau kita cakap dalam pembelajaran kalau kita nak excel dalam belajar, kita kena ramai kawan yang menyebabkan kita mudah untuk excel untuk belajar. Anda beri contoh real anda teringat lagi masa kat Unit 10, alhamdulillah anda sepanjang 4 tahun tu setiap semester dapatlah anugerah dekan. Tak tahulah korang tahu apa ke tak tu, dia lebih 3.5 pointer dan sebagainya. Tapi anda mudah untuk dapat benda tu sebab duduk dalam keadaan member yang semua jenis jaga study. So kita jadi macam, kalau kita tak jaga study, kita yang loser lah, kita yang pelik kan. So berbeza dengan orang lain yang duduk dalam rumah yang semua tak study. So bila study jadi macam pelik kan, kau ni apa study lebih-lebih kan, enjoy lah dunia sikit. So anda teringat lagi masa kita orang dulu result, sebab sekarang ni semua komputer. Kalau dulu dia tampal So kita orang pergi tengok kat dewan tu, dia akan tampal result masing-masing. So anda teringat lagi dekat satu kaunter tu ada budak-budak Cina tu tengah kutuk seorang tau. Dan budak-budak Cina ni ada seorang tu macam monyok semacam, yang lain kata kau ni apalah kau kan, 3.4 ni kau dapat teruknya kau kan. So korang tahu ke pointer 4 pointer apa semua kan. So dia dapat 3.4 which is quite okay lah, tinggi lah, hampir dekan lah tu kan.
Tapi dia dikutuk sebab semua orang lain semua tinggi lah. Beyond that, dan dia yang paling rendah. Kau 3.4 je apa kau. Lepas tu anak keluar, tengok ada sekumpulan budak Melayu ni yang kutuk seorang ni. Apa kau ni kan? 1.2 je, aku 1.4 kan. So faham tak beza dia? Maksudnya yang paling teruk kat sini 3.4, yang paling bagus kat sini 1.6. So bila kita pilih kawan yang salah, kita akan rasa macam bagus walaupun amat teruk sebenarnya. So dalam keadaan tu amat tak membantu. Kalau kita duduk dalam rumah atau kawan rapat kita semua jenis tak sadi dan sebagainya, sebenarnya amat susah. Dia mencabar untuk kita tu sebab kita terasa kita belajar sikit pun kita dah terlalu banyak belajar sebab semua orang lain tak belajar langsung kan. Dia sama macam contoh bab ni dalam bab membina karakter. So kalau kita kata aku nak benda ni mungkin hanya timbul bagi orang yang bercita-cita jauh. Aku nak bila dah grad nanti aku ada keterampilan, aku boleh lead masyarakat, aku boleh berpidato confident, apa contohlah, supaya kalau apa-apa perubahan yang aku nak buat, aku boleh buat. Bukan tak kerti, nak cakap dengan orang pun gagak-gagak kan. So orang yang ada cita-cita macam ni, hopefully kat sekolah pun ada peluang-peluang untuk ialah berpidato, berdebat, semuanya yang membina kita punya capability, confident dan sebagainya. So orang yang membina sampai tahap tinggi benda ni, dia kena berkawan dengan orang yang juga serius seronok bina benda ni, dan dia dalam satu environment yang memang kita seronok membina karakter kita, berbanding grup orang yang asyik perli je kan. Allah dia tu bukan boleh bagaimana. So kalau grup macam tu memang membunuh cita-cita tu. So kena pilih kawan. So serius dalam bab ni. Sama juga dengan bab ibadah. Ni nak buat satu contoh. Masa nak sampai UTM Skudai, seorang tu cerita lah. Dia kata, dulu aku ingat aku bagus lah. Kenapa dia rasa bagus sangat? Sebab dia kata setiap kali azan subuh confirm aku tengah ambil uduk. Power tak? Setiap kali azan subuh, kalau anda dengar pun, power tu. Setiap kali azan subuh, dia dah tengah ambil uduk. Bukan baru bangun, azan. Dia tengah ambil uduk. Dia kata, power kan. Dia kata, bila dia masuk ke rumah ikhwah-ikhwah kat tempat tu, bila dia pindah pergi UTM, baru dia tahu, dia perasan je sebenarnya. Sebab masa dia pindah dengan rumah member baru tu, setiap kali azan subuh, dia tengah ambil uduk, orang lain dah kat masjid. Dia dah tinggal seorang kat rumah tu, semua dah kat masjid, kat surau. So baru dia tahu, dulu aku perasan bagus sangat, rupanya ramai lagi yang lagi power kan. So bila kita ada kawan yang macam tu, kita macam perlumbaan untuk jadi bagus tu bagus lah. Sebab kita dipa yang orang lain kata macam itu dah wali dah pun, rupanya tak banyak ada lagi bagus kan. Berbanding dengan orang yang janganlah, apa tegur aku kan, at least aku subuh kot, walaupun gajah kan, member aku langsung tak subuh. So kalau kita dengan member macam tu, kita tak berapa baik pun kita rasa bagus. Itu masalah. So pemilihan kawan tu jadi penting. Kalau kita, sebab tu kalau kita dengar orang masyarakat awam, bila dia cakap macam solat 5 waktu tu macam bagus sangat. Saya nak suami yang solat 5 waktu. Sekejap, itu bukan ke Muslim yang paling asas tu, solat 5 waktu. Salah macam calon suami pula kan. So kerana betapa teruknya keadaan, sebab semua orang sampai ramai tak solat dan sebagainya, menyebabkan solat 5 waktu tu nampak macam impresif. Sedangkan solat 5 waktu tu kan bukan just nak lepas Muslim ke. So begitu. So kita sepatutnya surround kawan-kawan yang memang bukan sekadar asas sangat. So dia membantu sebenarnya. Baru kita sedar, sekejap, kita kena improve again. Bukan macam rasa macam dia aku solat kan. Gitu. Dan juga kalau siapa yang memang nak syurga tertinggi ke apa benda, dia nak, sebab tu semasa hidup ni aku nak ada contribution kepada dakwah, kepada tarbiyah, membina orang, menyebarkan Islam, lagilah kena ada member yang memang amat seronok buat benda tu, supaya kita rasa macam dia dah buat macam tu, aku pun tak boleh tertinggal kan. Bukan macam aku dah tahu surah pun dah cukup baik lah. So faham tak perbezaan. Dan alhamdulillah sepanjang kehidupan anak amat bertuah lah, bila Allah kurniakan ramai kawan-kawan yang menyebabkan kita rasa macam kalau weekend tu tak bagi ceramah, bagi daurah, macam loser sangat aku ni kan, semua orang bagi ceramah, bagi daurah kan. So bila kita ramai kawan macam tu, baru kita terasa macam aku tak buat apa ni kan. Sedangkan orang lain at least aku subuh dah weekend dia dah settle solat 5 waktu pun dia rasa cukup bagus. So itu perbezaan bila kita dalam kawan-kawan yang berbeza. Anda tengok lagi kalau sempat ke ni, hopefully tak panjang. Anda tengok lagi first time Nakib Ana train Ana bagi daurah bagi penyampaian macam ni lah, daurah dan sebagainya. Ni antara awal tu, masa Ana masih banyak alasan. Tiba-tiba kontak Ana, dia kata, Syekh,
sepatutnya dia bagi daurah tu, nakib Ana dia tugaskan bagi daurah tu, tapi tiba-tibanya ada isu family yang besar yang menyebabkan dia kena pergi dengan family, dia assign Ana. Dia kata, boleh tak, masa tu Ana tengah kat kenduri kahwin, saya kata, boleh tak malam ni ada daurah yang dia patut bagikan, tapi tak dapat, Anta boleh bagikan tak? Tu serius lah. Lepas tu biasalah alasan kita, dalam usrah kita kan ada banyak lagi, boleh tak bagi yang mamat tu, oh mamat tu malam ni bagi daurah kat sana, mamat tu daurah sana, daurah. Rupanya dalam grup tu Ana seorang je yang tak bagi daurah malam tu. So dia je macam, rupanya aku yang loser sangat kan. So bila kita dalam environment yang bagus macam tu, dia membantu sebenarnya, sebab kita akan terasa apa yang kata begitulah suasananya begitu macam dalam study tadi. Ni slide yang last, kita pun dah seminit nak pukul 11. Poin besarnya ialah carilah teman yang sanggup berjuang sampai ke jannah bersama-sama, insya-Allah. So itu amat penting untuk kemaslahatan kita juga, dan hopefully bila sebab Ana letak berjuang tu sebab memang tak mudah untuk jadi orang yang baik dan konsisten komit dengan kebaikan, tak mudah sebab tarikan yang lain tu macam-macam. Kalau nak cerita detail apa yang Ana pernah lalui dan jenis member yang pernah ada dan sebagainya, macam-macam, dan alhamdulillah masih ada. Dan itulah Ana macam mana cakap, Ana bertuah bila Allah gerakkan ada hati member lain untuk bawa Ana tarik balik. Ana cuba lari daripada usrah 2 kali lepas grad tu dan sebagainya kan, dan ada tarik balik, pujuk balik dan sebagainya. Tapi jangan pula yang bila Ana cerita macam tu, Ana nak tunggu orang tarik Ana lah, sebab tak semua orang Allah kurniakan benda yang sama. So kita lah, sebab poin yang lagi kita kena realise ialah dia yang tarik Ana tu yang menyebabkan Ana kembali seronok, committed dan sebagainya ni. Apa yang Ana buat sampai sekarang tu mungkin dia ada pahala sampai sekarang kan, sebab saham dia masih ada. Yang kalau dia tak buat benda yang dia buat dulu, Ana dah hanyut kan. So kita lagi bagus jadi orang macam tu kan. Maknanya kita nasihat balik kawan-kawan kita, dan bila dia berubah dan dia terus berubah, saham kita masih ada kan. So itu kalau kita tengok sirah, Ana jealous dengan contohnya Abu Bakar. Semua tengok list 10 yang dia jamin syurga kan. Cuba tengok daripada 10 yang dia jamin syurga tu, berapa ramai yang masuk Islam sebab Abu Bakar. So maknanya saham dia punya power, sebab orang yang dia ajak tu jadi dijamin syurga kan. Termasuk dia pun dah dijamin syurga. So bertahap-tahap lah dia punya ganjaran tu kan. Dan kita harap kita jadi gitu kita lah jadi orang yang ajak member kita. Wallahu alam, ini slide yang terakhir. So kembali kepada ni lah, kalau ada soalan boleh, kalau tak cukup masa terpulang kepada penganjur. Wallahu alam. Jazakallah kepada doktor. Satu perkongsian yang bagi mukadimah sendiri untuk refresh balik kan. Sebab kita semua insya-Allah ada kawan kan. Cuma kita ni kadang-kadang tak tahu kita nak pilih macam mana kan. Adakah kita dah buat pilihan yang betul? Macam tu kan. So insya-Allah sebelum kita pergi kepada kesimpulan ataupun penutup, Muhammad buka ruang soalan kepada sesiapa yang nak bertanya. Okey, sekejap Muhammad tengok sikit dekat ni ada ke? Okey, pergi okay. Muhammad baca random ni je lah Okey, daripada Ilhan. Okey, macam mana kita nak nasihat dekat kawan tapi dia tak mau ambil kisah? Itu soalan tu. Kalau boleh sikit kot doktor. Okey, bismillah. Macam mana nak nasihat kat kawan tapi dia tak mau ambil kisah? Okey, first and foremost, niat dan sebab dia ada beberapa tahap bila kita kata nak nasihat. Ada beberapa tahap. Satu tahap kita dulu okey, secara umumnya kita boleh kontrol apa yang kita boleh kontrol, tapi kita tak boleh kontrol apa yang kita tak boleh kontrol. Faham ke kau cakap macam tu? Maksudnya ada benda yang di luar kontrol kita, itu kita cerita sampai subuh pun kita tak boleh kontrol. Tapi yang kita boleh kontrol basically kita. Itu pertama. So langkah pertama ialah first niat dan optimist. Niat tu maksud apa? Ni kita buat ni bukan nak tunjuk pandai, bukan nak tunjuk bagus, bukan apa, tapi untuk kebaikan dia. Dan optimis tu maksudnya kita memang awal-awal bukan kita, tapi dia tu memang dia tu kepala dia bukan itu pesimis lah namanya. Optimis tu insya-Allah kalau kena cara dia insya-Allah, hopefully begitu Ini kalau siapa yang tadabbur Quran boleh perasan benda ni banyak dalam Quran Contohnya izhab ila fir'aun innahu tagha. Semua familiar ke kisah Nabi Musa, Allah suruh pergi kepada Fir'aun. Lepas tu Allah kata macam ayat-ayat macam guna bahasa yang lembut, harapnya dia terbuka hati dan sebagainya.
Sedangkan Firaun tu, satu, Allah pun tahu sampai kesudah dia memang sampai macam tu. Tapi cara Allah berkata kepada Nabi Musa, sebagai pendakwah nak mengubah tu, dia kena optimis. Hopefully insya-Allah, walaupun Firaun, walaupun kita tahu jenayah dia bunuh bayi punya ramai apa semua, tapi hopefully lah kot dia berubah kan. So itu optimis. Jangan awal-awal lagi sebelum kita cakap kita dah rasa macam dia ni tak ada chance dan sebagainya. Itu yang pertama. Sama juga siapa yang dah tadabbur surah Al-Alaq. Siapa yang dah tadabbur surah Al-Alaq yang pasal Abu Jahal. Ini kalau nak kupas jadi panjang, tapi dalam portion second half surah Al-Alaq tu pasal Abu Jahal, Allah dah train Nabi untuk nampak potensi. Kan bagus kalau dia dapat hidayah dan berdakwah. Dan kan tak bagus kalau dia terus berdusta dan berpaling. Kalau kita pasal ayat tu, maksudnya ditanam, walaupun kita nampak Abu Jahal punya jahat, tapi Nabi kena fikir, kan bagus dia jadi baik. Kan bagus dia jadi pendakwah. Sebab tu Nabi doakan dia, betul tak? Dia dan Umar. Tapi Allah nak tunjuk, Allah takdirkan dua orang yang karakter power sama, tapi Allah nak tunjukkan satu contoh yang jadi Islam, satu contoh yang terus kafir. Dua-duanya power dalam jadi Islam yang baik dan penentang yang power, dan akhirnya macam mana. So itu optimis maksudnya Nabi dilatih untuk tengok Abu Jahal pun, insya-Allah kalau dia jadi pendakwah power. Nabi Musa tengok Fir'aun pun, insya-Allah harap-harapnya hati dia tergerak dan sebagainya. So itu sebelum kita nak cakap, kita kena niat macam tu dan kita kena doa macam tu. Hopefully dia berubah, bukan aku kenal dia memang so itu dah tak optimis. Itu pertama. Selebihnya of course itu kerja Allah lah. Kedua, cara kan, sebab tu kalau even Nabi Musa dibawa pergi kepada Fir'aun, Allah kata guna bahasa yang lembut dan sebagainya. Kalau kita dah tadabbur surah Al-Jin, itu lagi menarik surah Al-Jin, sebab Nabi Nuh surah Al-Jin, surah Nuh Nabi Nuh dia mengadu kepada Allah. Dia dah cuba macam-macam kan, dia cuba bisik, dia cuba cakap ni, dia cuba malam siang apa semua kan. Cerita Nabi Nuh ni nanti antum boleh tadabbur sendiri ataupun dalam kat sekolah antum. Cerita Nabi Nuh ni interesting sebab dia nabi pertama, rasul pertama yang ada umat yang ramai. Sebab kalau kita tengok Adam, Idris, Nuh kan, maknanya yang sebelum tu nabi-nabi menghadapi keluarga je, dia kecil. Tapi Nabi Nuh tu dah ramai So dan tak macam Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad yang Allah cerita pasal rasul dulu kan. Oh kau susah ya, Nabi dulu pun susah juga. Tapi Nabi Nuh tak ada. Dia first time ada kaum macam tu. Dia tak ada senior Nabi yang ada pengalaman macam tu. So dia terpaksa cuba segala apa yang dia boleh fikir dan kemudian dia mengadu kepada Allah. So itu pengajaran yang quite interesting. Kalau kita tak ada senior pun nak ajar kita, kena cubalah fikir dan mengadu kepada Allah kan. Maknanya apa cara kita boleh fikir? Malam, siang, kat kedai mamak, kat sembang telefon, WhatsApp, apa-apalah, tu kaedah kan. Apa dah soalan tadi? Kalau dia tak ambil kisah. So first doa, niat dan optimistik. Kedua cara itulah, sebab hakikatnya manusia ni setiap orang ada kunci dia, cumanya kadang-kadang nak jumpa kunci tu susah. Kena cuba tak cuba 1,100 cara, belum tentu tak ada kuncinya kan. So itulah, bukan again soalan ni, jawapannya bukan maknanya dia imply taklah mudah, tetapi itu yang part kita yang kita nak buat dan ganjarannya besar. Maknanya kalau dapat tu insya-Allah berbaloi lah, amat berbaloi. So dan kalau siapa pernah dapat kupasan pasal dakwah fardiyah dan sebagainya, dia key point pasal pertama tu pasal siqah. Dia ni key lah yang kita kena cuba buat, mungkin cabaran. Kita kena cuba pergaulan yang kita dengan dia tu sampai level, sampai dia rasa kalau kita cakap kat dia tu untuk kebaikan dia. Faham ke ayat tu? Kalau kita macam, kita mungkin boleh tahu kawan kita yang kalau dia cakap kat kita sebab memang dia cakap tu memang untuk kita, untuk kebaikan kita, bukan sebab lain, bukan sebab nak tunjuk pandai, bukan sebab nak kutuk kita. So nak bina sampai perasaan tu, itu cabaran, tapi itu keperluan supaya dia bila dia terima tu memang dia nak untuk kebaikan aku. So itu usahalah, itu usaha. Wallahu a'lam. So harapnya terjawab untuk soalan ini kan. Awal-awal jangan letakkan gap kan. Apa-apa kita just berilah sebaik mungkin kan. Okey, seterusnya Sofwan tadi nak tanya. Silakan Sofwan. Okay. So pasal doktor tadi kata kita kena cari teman sejati yang betul, yang boleh bawa kita terus ke jalan yang betul dan berjuang hingga ke jannah kan. Okay, so first thing, saya ada kawan. Okay. So kalau saya pernah lah experience, dia
kita nak bantu dia dalam satu benda. Kan kalau kita sakitkan hati orang, kita elakkanlah kan, sebab tak elok. So kalau kita nak, okay, contoh dia buat ibadah yang salah, macam ajaran yang tak betul, so kita nak betulkan. Tapi macam mana kita nak cakap dalam cara yang betul? Cakap macam, kita tak boleh nak cakap, weh salah lah ajaran tu, janganlah ikut macam ni. Sebab kita tak boleh ikut satu pandangan kan, kita kena ikut dalam pelbagai pandangan. So macam mana nak buat ayat tu, nak kata kat dia yang ajaran dia salah, ajaran yang dia ikut salah. Contohlah macam mana nak buat ayat untuk kata kat dia ajaran yang dia ikut salah. Faham? Ni spesifik isu ibadah yang silap macam tu ke amalan salah kurang. tu macam mengumpat ke apa, kategori ke Dia macam ajaran sesat lah, macam Ajaran sesat. orang kan ni kan. okey. So bila macam mana nak boleh nasihat dan dia terima nasihat tu satu level pembincangan. Dan kalau kita masuk kepada certain layer tu, kadang-kadang dia masuk layer lain. Contohnya apa contohnya kalau orang yang terjebak dengan Syiah ke apa, kadang-kadang dia jadi macam disebabkan ada orang yang berjaya meyakinkan dia something, macam nak berjaya meyakinkan dia otherwise. Contoh begitulah, dia akan jadi complicated to that level yang kadang-kadang tak semua orang pun reti macam nak convince kalau isu dia sampai ke level tu lah, orang yang terpengaruh dengan Syiah ke benda. Okey, kalau untuk nasihat in the first place untuk perubahan secara apa kata secara umumnya kita ada layer tingkatan-tingkatan asas kepada, dan kita top macam tu nak panggil apa maksudnya ada benda yang paling core dan ada benda yang dibina di atas itu contohnya biasanya paling core ialah akidah. Tu faham akidah, dan kemudian kita bina kalau orang yang dah ada akidah tu apakah hakikat kehidupan, apa yang Allah nak daripada kita dan sebagainya. Dan dia bermula dengan basic lah, maksudnya kewajipan yang semua orang terima, solat lima waktu apa semua tu and so on. Kenapa benda tu penting? Sebab kita tengok ada sirah dan sebagainya pun begitu. Kalau nak buat beberapa contoh sebab tapi ni contoh yang mungkin tak tahu nak kata salah yang macam tu ke tak, tapi sebab masa muda dulu ada sister yang tanya lah, macam ni ada member ni yang dia join usrah tapi dia tak pakai tudung, macam nak tegur dia, contohnya kan. Masa ni lagi Ustaz Alias kalau nak cerita bab-bab ni panggil dia banyak pengalaman masa tu dia risau, dia kata jangan tegur. Siapa faham tu dia kata jangan tegur pasal tudung dia tu. Dia hakikatnya dia boleh datang usrah mingguan untuk kita ada ruang untuk bina akidah dia. Itu dah satu kunci yang amat besar, yang sebab kalau once kita settle akidah dia, semua syariat-syariat yang lain tu dia akan ambil berat, bukan hanya tudung. Tapi kalau kita duduk bergaduh dengan awal-awal, kita dah confront dia pasal isu yang mungkin sensitif pada dia dan dia belum sempat nak boleh letak syariat tu kat mana, kalau akidah tu tak settle lagi, dia akan lari dan lalas hilang peluang tu So ada beberapa kes yang anda tahu, yang tu contoh maksudnya akhirnya benda tu berlaku dan berterusan until bila sampai point memang akidah dia cukup terbina, bukan hanya bertudung tapi semua aspek pergaulan apa semua tu dia jaga. Satu kes lagi anda ingat, tak silapnya di Moskow kot, yang hanya student sana tu ada seorang yang ikut join usrah non muslim pergi join usrah, lepas tahun dia masuk Islam. So kadang-kadang tindakan yang bersifat syariat dan sebagainya tu dia datang secara natural bila akidah tu settle Itu yang pertama. So kalau benda tu dah settle, kalau belum biasanya start kat situ. Maknanya dia macam ni, dia mengambil berat tak nasib akhirat dia contohnya. Kalau orang yang dah mengambil berat tu, cumanya isu yang seterusnya ialah disiplin dalam orang kata apa disiplin asas dalam beribadah contohnya kan. Maknanya ibadah Islam ni ada dia punya bagaimana orang kata apa bagaimana kita tahu satu-satu benda tu dia terima Allah atau tidak dan sebagainya, dan kita boleh bincang kat situ. Kalau pada Ana biasanya akan, kalau jawab soalan macam itu, biasanya akan
tengok dia kat mana lah. Maknanya adakah dia dah settle, akidah dia settle tak? Memang betul dia bersungguh nak ni ke tak, ke dia beralasan je kan, ataupun dia ikut syok je. Kalau dah settle, dia faham tak Islam tu apa in the first place, and then on so on and so forth kalau masuk lepas tu kewajipan, lepas tu sunat dan sebagainya. So begitulah, maknanya dia jangan terus kepada, especially kalau benda tu simptom. Faham ke apa beza simptom dengan root cause? Simptom tu contohnya orang berkapal, contohnya tu simptom. Kalau kita tegur dia couple, kita tegur simptom dia, tak menyelesaikan masalah pun. Contohnya lah, dia kena tegur, jap, kau ni maknanya akidah dia okey tak? Memang dia nak masuk syurga tak? Ke dia tak kisah lagi? So kalau dia tak kisah lagi syurga ke apa ke, kita duk tegur lah syariat ke tudung ke apa benda, apa dia peduli kan. So kadang-kadang kita silap kat mana yang patut ditegur. So kita kena tengok kat mana dia berada, pergi daripada asas dan kita move up lah, sampai kita jumpa dia punya confusion kat situ. Dia ingat mimpi-mimpi pun boleh buat jadi dalil ibadah contohnya. Tu silap tu kan. Tapi dia mudah untuk terima kalau dia dah faham yang sebelum-sebelumnya. Wallahu alam. So secara ringkas ni dapat komen begitulah. Harap faham ke? Kita ambil masa lebih kurang lagi 5 minit insya-Allah doktor, untuk soalan yang terakhir. Okey. Sekejap. Okey, situasi ni begini. Yang ni dia agak terkeluar sikit lah sebab berkaitan dengan dakwah juga. Berkaitan dengan dakwah. Okey, yang mana sekarang ini ramai yang Syabab dan Fatayat lah contohnya kan. Antara Syabab dan Fatayat, si Syabab ini berkawan dengan si Fatayat ini awalnya sebenarnya untuk berdakwah kan. Tapi akhirnya tak tahulah, mungkin awalnya dari awal dia dah ada motif lain lah, berkenan dan sebagainya kan. Kemudian tujuannya asasnya untuk berdakwah, tapi akhirnya jatuh cinta contohnya kan. So macam mana mungkin doktor ada sedikit nasihat lah untuk ataupun doktor boleh meletakkan garis panduan kita kata limitasi ya, bila berdakwah itu even asalnya adalah dakwah kan, tapi guna pakai alasan berkawan lah, hanya berkawan lah kan, tapi orang kata terbabas ke lain, ataupun doktor boleh meletakkan limitasi kawan itu antara lelaki dengan perempuan itu bagaimana. Mungkin boleh buat nasihat ataupun pencerahan sikit lah untuk hari ini. Okay, interesting bila soalan macam ni Ana teringat masa nak bawa Usrah dekat Intech dulu. Of course Intech ni dia dah level umur yang lebih sikit, so dia tanya pasal boleh tak kahwin, masa soalan dia macam ni boleh tak kahwin dengan orang bukan Islam kan? Mungkin kita boleh dakwah dia ke kan? So, menarik lah soalan tu kan. So Ana first soalan Ana kepada dia lah, Anta confident ke boleh ni kan? Maknanya track record anta dah ada kan? Maknanya anta bawa Usrah semua jadi sebelum ni. So sebab nak bawa orang non-Muslim ke Muslim tu lagi mencabar daripada nak bawa orang Islam ke benda lebih baik. So sebelum ni pun tak pernah try, tak pernah, semua tak jadi. Lepas tu tiba-tiba nak pergi yang kat situ, betul ke kau cakap ni kan? So itu satu soalan muhasabah just pada dia orang, sebab kadang-kadang apa yang dia cakap tu lebih kepada nak cari justifikasi, bukan real kan. But anyway, pada soalan tadi bila kita cakap pasal dakwah dan cara satu, mungkin kita biasa dengar hadis yang pasal man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, dan sampai lepas tu kan, kalau tak mampu dengan tangan, tak mampu dengan hati, itu selemah iman. Hadis tu biasanya orang fokus kepada tangan, lisan, hati tu, tapi key point yang paling besar sebenarnya ialah falyughayyirhu, merubah dia. Maksudnya kita nak daripada cara apa yang kita buat tu dia berubah, bukan jadi lagi teruk kan. Maksudnya aku dah tangan dia dah, lepas tu dia pergi buat maksiat lagi teruk, itu bukan mencapai objektif kan, bukan maknanya. So kaedah tu untuk capai cara, bukan kaedah tu tak menjadi dalil untuk kita faham ke kau cakap macam tu contohnya. So balik kepada ini, bila kita dalam satu-satu situasi, bila kita kata okey, dia perlu didakwahi contohnya kan, kita kena first clear apa end goal dia. Maknanya end goal dia jadi apa? Maksudnya akhirnya dia jadi ini kan. So kalau yang kita tergambar dia jadi something tu, dan kalau kita berfikir secara rasional dan secara jujur,
mungkin ada bab-bab tu yang maknanya paling baik, okey. So kalau paling baik, kalau mungkin lah, sebab tak tahulah contoh apa ya. Kalau kita ambil kat universiti yang kita yang kenal dia, dan kita tu, dan kita rasa macam ada peluang untuk dakwahi dia. Tapi point dia, kalau nak dia berubah apa semua tu, dia perlukan kawan wanita yang baik yang mengelilingi dia dan sebagainya, yang membantu bid'ah tu supaya dia akan jadi actually jadi itu. So dia jadi macam, kalaupun ada usaha tu valid, dia punya transition dia tu ialah bukan untuk dia melekat dengan aku kan, kita nak linkkan dengan kawan-kawan yang lain. Kita tahu ada muslimah, akhwat, apa yang lain-lain yang baik-baik yang boleh follow up dia dan sebagainya. So kita jadi bridge untuk linkkan benda tu. So kalau benda-benda macam tu, sebab kat Perancis pun anda pernah je case yang macam ada akhwat tu yang dia jadi akhwat tapi dalam keadaan yang sebelum tu dia dah berkapal dan parent pun dah bertunang, so dia tak boleh nak reverse. So dia push ikhwah untuk ajak dan bina dan tarik bakat suami dia lah sampai jadilah, sampai ikut surah dan sebagainya. So point dia kat situ ialah, kalau kita clear nak bagi jadi apa, dan kita boleh lebih jujur dengan apa cara yang terbaik lah. Sebab kebiasaannya caranya bila berlaku pasal silang gender ni, caranya bukan personally kita dengan dia sampai ke sudah. Memang itu biasanya lebih berisiko, dengan kita pun tahu syaitan apa semua tu kan. Itu yang pertama. So first, macam kalau jawapan Ibrahim yang sebelum ni pun, niat tu apa lah, niat tu apa. So sebab dia amat berbeza sebenarnya. Anda faham, ada underlying niat yang kadang-kadang ada yang biasanya tak disebut tetapi ada kat situ yang menyebabkan dia mengaburi perbincangan tu kan, macam macam itulah. Macam mana nak jawab ni? Okey, so, itu. So jadi macam sekiranya ada cara, macam sebab normal kalau kita kata normal, kalau kita tak ada niat yang lain, kita kata jap, dia tu baguslah, ada potensi, ataupun dia perlu dibaiki dan sebagainya. Biasanya cara yang paling sustainable ialah kita sembang dengan sister ataupun yang memang dah berdakwah ke, bawa surah dan sebagainya, untuk approach dia. Dan kalau dia orang tak kenal apa, kita jadi penantaran ke apa, begitu kan. Sebab normally itulah cara yang paling boleh jadi sampai ke sudah lah, dan dia tak jadi benda lain. Itu yang pertama lah. Yang kedua, sebab dia ada sebut pasal benda lain. Now, secara nak kata secara rumlah ni bila nak cakap ni mungkin beyond masa student lah, bukan beyond masa sekolah sebab kalau cakap masa dia universiti dan sebagainya, dan dia masa remaja ni, ada benda yang memang part of fitrah. Kalau kita cakap tertarik, itu part of fitrah. Cumanya kita kena bezakan antara perasaan dan tindakan. Faham ke? Maksudnya tertarik, macam lelaki tertarik dengan perempuan dan sebaliknya, itu sebahagian dari fitrah. Berkapal tu tak fitrah. Kalau saya kata tu, faham ke? Sebab itu tindakan yang dah tak syar'i dan tak fitrah. Dan macam nak cerita benda ni, ada cerita ni panjang lah kalau buka cerita ni. Dan Ana sendiri tak pernah berkapal, of course. So Ana sudah cerita, tapi Ana pernah tengok cerita-cerita orang yang masuk Islam dalam keadaan dia cerita apakah dia cerita macam mana, apakah yang dia, macam mana tidak fitrahnya hubungan boyfriend girlfriend tu, yang memang amat tak sesuai. Sebab kalau kita tengok drama pun kita boleh faham dia menghancurkan jiwa lah, apa benda semua tu lah. Itu semua benda yang sebab kenapa jadi amat-amat tragis perjalanan tu, sebab dia tak sesuai dengan fitrah. Memang dia menyebabkan manusia ada yang ekstrim sampai buat tindakan-tindakan yang tak sepatutnya, just kerana nak juga perempuan tu ke, ataupun kerana kecewa ke, whatever. Itu semua hubungan yang tak, itu semua kerana benda tu in itself tak fitrah. Hubungan tu tak fitrah. Perasaan tu fitrah, tapi kalau yang fitrahnya apa, itulah yang kita faham secara Baitul Muslim ke apa semua tu kan. Maksudnya ada cara dia, dan itu yang cara yang sesuai dengan fitrah. Kalau ke situ, kalau tak, kita tak ada isu hati apa-apa kan. So itu isu yang berbeza, tapi nak just sentuh kat situ sebab mungkin di umur ini ke depan kita takkan dapat lari daripada perasaan-perasaan yang timbul. Cumanya janganlah perasaan yang fitrah tu kita apa kata apa
kita layan dia dengan tindakan-tindakan yang tidak fitrah dan tidak syar'i. Itu poin dia lah. Dan kalau kita pergi alasan pula, oh ni sebab nak dakwah apa, kalau itu jadi alasan, kita dah menggunakan satu benda yang murni untuk niat yang tak betul, itu lagi kesalahan yang lagi besar lah. Tapi kalau betul, oh jap, kenapa ni, memang nak dakwah dia, so ada tak cara yang paling syar'i lah kot, kita minta sister tu pergi tu, boleh tak? So kalau kita tak saya juga kenapa awak juga kan. So dia jadi pelik lah ke situ kalau memang niat ni untuk kebaikan orang tu kan, bukan ada agenda tersembunyi. Wallahu alam, harapnya menjawablah soalan tu. Maksudnya kalau untuk soalan tadi, kalau contoh sebab dia nak konon ni nak dakwah kepada fatayat itu kan, tapi sebenarnya banyaklah kata kemudaratan yang mungkin akan mengundang selepas kan. Jadi untuk menjaga hati kedua-dua pihak dan memulihkan niat, contohnya sahabat kata ada nak baiki fatayat ni sebagainya, lebih baik kita paskan niat, bukan niat lah, kita paskan tugas menyampai ataupun nak bantu fatayat itu kepada sesama jenis. Contohnya kalau dalam konteks sekolah ni kepada mualimah lah, contohnya mualimah ataupun murabi ke kan, nakibah ke, okay. So itu selamat dan juga memurnikan lah niat dan juga sepanjang perjalanan apa yang diharapkan. Okay. So insyaAllah terima kasih doktor untuk jawapan dan juga pensyarahan sebentar tadi.